warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billah. Kita sambung perbincangan baru ni, maksiat seseorang yang mempunyai kesan kepada dirinya. Kita telah bincang baru ni maksiat yang paling besar iaitu dahriyah, naturalis, tidak mahu percaya kepada Allah. Kemudian minggu ni kita masuk yang kedua, muka surat 124. Qala al-imam musannif rahimahullah, au kafira takabbara ala sya'ni alladhi tatawwara bihi Allah ta'ala, kama qala kulla yawmin huwa fi sya'n, wa 'ani bi sya'n anna lil 'alam adwaran wa atwara hasab al hikmah al ilahiyah. Fa idza ja'at dawratun awha Allah ta'ala fi kulli sama'in amraha wa dabbara al mala' al a'la bima yunasibuha wa kataba lahum syari'atan wa maslahatan thumma alhama الملأ الأعلى أن يجمعوا تمشية هذا الطور في العالم، فيكون إجماعهم سببا لإلهامات في قلوب البشر، فهذا شأن تلو المرتبة القديمة التي لا يشوبها حدوث. وهذه أيضا شارحة لبعض كمال الواجب جل مجده كالمرتبة الأولى، فكل من باين هذا الشأن وأبغضه وصد عنه أتبع من الملأ الأعلى بلعنة شديدة تحيط بنفسه، فتهبط أعماله ويقسو قلبه ولا يستطيع أن يكسب من أعمال البر ما ينفعه. وإليه الإشارة في قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فهذا كطير في فقس له منافذ إلا أنه قد غشي من فوقه بغاشية عظيمة. Yang kedua ni, maknanya dosa maksiat yang kedua yang membahayakan diri seseorang, itu dia menjadi kafir yang tidak beriman, sombong, yang ini tidak mahu menerima kebenaran terhadap Allah Ta'ala, yang tidak mahu menerima kebenaran ataupun yang tidak mengakui urusan Allah Ta'ala, urusan yang Allah Ta'ala telah tentukan. Allah Ta'ala yang memberi kesan peralihan seperti yang Allah Ta'ala firman, kulla yaumin huwa fi sya'n, setiap hari dia berada dalam kesibukan. Jadi dosa maksiat yang pertama yang menyebabkan manusia itu sengsara ataupun celaka adalah kerana dia dahri. Maknanya orang yang menolak ilmu fitrah. Ilmu fitrah itu maknanya mengakui Allah SWT secara fitrah yang tertanam dalam jiwa. Maknanya pengakuan tentang esanya Allah Ta'ala, pengakuan adanya agama, adanya Tuhan, itu adalah maklumat fitrah yang ada dalam diri setiap manusia, tetapi golongan dahri ini dia tolak. Yang kedua ni orang kafir. Orang kafir maknanya kufur, takabbara, dia berasa dia sombong, yang ini tidak mahu menerima kebenaran, terhadap Allah yang memberi kesan peralihan. Maknanya orang kafir ni dia menolak urusan Allah.
urusan Allah Ta'ala, yakni iradah dan kudrah Allah SWT. Dia menolak sifat ilmu Allah Ta'ala. Seperti mana Allah Ta'ala firman di sini, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Ta'ala dalam keadaan sibuk. Maksudnya apa? Allah Ta'ala setiap hari ni dia memberi rezeki kepada orang ni, memberi kekayaan kepada orang ni, mencipta tu, mencipta ni. Mana setiap waktu tu Allah Ta'ala dalam keadaan sibuk mentadbir alam. Sebab dia ni Al-Qayyum, la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala yang sifat Qayyum, ciri keterangan kepada sifat Qayyum ni, setiap hari Allah Ta'ala dalam keadaan sibuk, ada urusan. Urusan ni maknanya Allah Ta'ala melaksanakan takdir dia. Dalam istilah kita baca ni, dia panggil martabah qadimah. Dia ada martabah qadimah. Martabah qadimah ni maknanya satu peringkat Allah Ta'ala menetapkan qada dan qadar, takdir makhluk dia ni. Yang ni pada ketika tu tak ada lagi makhluk. Tu dia panggil martabah qadimah. Mana pada ketika tu, kalau dalam hadis kan, Allah Ta'ala, Nabi kata, kana Allah walakum walam yakun syai'an walam yakun syai'un ghairuh. Kana Allah, Allah Ta'ala telah, Allah Ta'ala sedia ada, tidak ada sesuatu bersama dengan Allah. Tu dia panggil martabat qadimah. Jadi pada peringkat ni tidak ada sebarang makhluk. Waktu ni Allah Ta'ala menetapkan dengan takdir dia segala sesuatu. Jadi lepas pada itulah Allah Ta'ala mencipta makhluk. Ada ulama kata Allah Ta'ala cipta arash, makhluk yang pertama. Ada yang kata Allah SWT cipta qalam. Allah Ta'ala cipta qalam, uktub. Ma aktub, aku nak tulis apa, kata qalam kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi. Jadi kulla yaumin huwa fi sya'nin, tu maknanya dia bermula daripada waktu Allah Ta'ala mencipta makhluk dia. Sejak Allah Ta'ala mencipta makhluk dia tu, dia menzahirkan sifat khaliqiyah dia tu. Dia sebagai khaliq, maka dia sibuk dengan mencipta, mentadbir, mengurus alam ni. Jadi ada peringkat pertama, peringkat tidak ada makhluk, yang ni peringkat takdir, qadar. Peringkat kedua, Allah Ta'ala melaksanakan, mencipta apa yang dia telah takdirkan. Macam hadis kita baca itulah, innallaha ta'ala khalaqal innallaha katabal maqadira khalqi, maqadir khalqi 50,000 sanah qabla an yakhluqas samawati wal ard. Allah Ta'ala telah menulis takdir segala sesuatu ni 50,000 tahun sebelum dia mencipta langit dan bumi. Jadi waktu Allah Ta'ala tulis itu, Allah Ta'ala titahkan qalam supaya tulis. Jadi start daripada situlah dipanggil sya'nun. Allah Ta'ala sibuk dengan urusan dia. Jadi sebelum tu Allah Ta'ala tetap dah takdir dah di waktu azali tu. Kalau mengikut setengah ulama, dia kata qada dan qadar tu ada beza tak? Qadar tu maknanya ketetapan Allah Ta'ala. Qada pelaksanaan kepada takdir. Jadi kalau kita ambil pendapat tadi, qadar itu, takdir itu maknanya apa yang Allah Ta'ala tetapkan sebagai skema rancangan dia. Qada ni pelaksanaan tadi. Jadi pelaksanaan inilah kulla yaumin huwa fi sya'nin ni. Kulla yaumin huwa fi sya'nin lah, ini adalah qadanya. Tapi dari segi sibuk juga ada Allah Subhanahu Taala. Pada waktu tu mana waktu tak ada makhluk. Waktu tak ada makhluk tu mana waktu Allah Ta'ala takdirkan segala sesuatu. Jadi sebelum Allah Ta'ala cipta ni lama pada tu dia telah menetapkan. Jadi kulla min fi sya'ni ni waktu Allah Ta'ala mencipta dan mentadbir makhluk dia. Jadi tak berhentilah.
tak berhenti. Maknanya Allah Ta'ala sentiasa mencipta. Itu makna di sini. Jadi dia ada peralihan, memberi kesan peralihan. Maknanya Allah Ta'ala mengubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Mana mula-mula dalam keadaan kosong ni amak, baca dalam ayat tu, wa kana arshuhu 'alal ma', arah dia tu berada di atas air. Jadi air tu lagu mana wallahu alam lah. Jadi Allah Ta'ala mencipta satu persatu makhluk dia. Jadi ada perubahan lah. Dulu Adam dengan Hawa je, kemudian ada anak-anak dia siapa lala ni. Dah. Kalau kita terima dinosaur, dulu waktu ada dinosaur. Dah. Kemudian lalu ni tak ada dah. Itu perubahan-perubahan yang berlaku di alam ini. Allah Ta'ala buat. Wa'ani, penulis maksudkan, maknanya kata Imam Waliullah, saya maksudkan dengan urusan ini bahawa alam mempunyai zaman dan perkembangan mengikut hikmah ilahiyah. Mana alam ni makhluk dah sah. Dia mempunyai zaman, dia tingkat dengan waktu. Alam ini masuk Waliullah ni berkenaan dengan fi sya'ni ni, kesibukan ni, maknanya alam ni, alam yang dicipta dan ditadbir oleh Allah Ta'ala ni, dia tingkat dengan waktu. Dia tingkat dengan waktu. Ada waktu dia dan ada perkembangan dia. Ada perkembangan dia daripada satu keadaan kepada satu keadaan mengikut hikmah ilahiyah, mengikut tujuan yang bermanfaat. Pada contoh, kewujudan manusia ni ada dua peringkat. Macam dalam ayat yang kita baca ni tu, surah Al-A'raf tu, mana dah, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum, 123, muka surat 123, ayat surah Al-A'raf 172. Hak tu alam arwah. Alam arwah, iaitu alam yang mana Allah SWT mencipta ruh bagi manusia. Waktu tu ruh tu ada belakang dah. Dan belum diletakkan dalam jasad masing-masing. Jadi Allah Ta'ala dengan hikmah ilahiyah dia, dengan hikmah dia telah menetapkan bahawa ruh ni akan dipasang, akan ditiupkan dalam jasad pada waktu masing-masing lah. Macam kita ada anak, kita ada 10 orang anak. Dia tak tobek sekaligus 10 orang tu. Hak sulung tahun sekian, hak kedua tahun sekian, pada tahun yang berbeza-beza. Jadi ruh tu ada di tempat dia. Wallahu alam mana, tapi ada di tempat dia. Jadi bila hak hadis itulah hadis Ibnu Mas'ud tu, hak dia tu kejadian kamu tu, kejadian anak Adam tu dihimpunkan dalam perut ibu dia tu 40 hari. 40 hari sebagai nutfah, nutfah alaqah mudghah tu, kemudian ditiupkan ruh. Jadi ditiupkan ruh itulah peringkat seterusnya kejadian manusia. Mana hikmah Allah Ta'ala, dia tidak jadikan ruh dan jasad ni bertemu serentak semua sekali, tidak. Kewujudan ruh-ruh tu adalah serentak, tetapi masuknya ruh dalam jasad tu pada waktu yang berbeza-beza sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala. Tidak penuh dunia ni dengan anak Adam. Jadi Allah Ta'ala menghendaki bahawa manusia ni dia khalaif. Khalaif ni maknanya pengganti kepada pengganti. Jadi habis satu umat, satu generasi, akan lahir generasi yang lain pula. Gitu. Tapi bila akhirat, Allah Ta'ala himpunkan semua serentak fi sa'idin wahid, serentak pada satu tempat. Daripada Adam sehinggalah manusia terakhir, serentak ada. Tapi hikmah ilahiyah sekarang ni, Allah Ta'ala mencipta manusia ni tingkat dengan zaman dan perkembangan. Jadi mereka ni hanya wujud pada waktu masing-masing. Macam kita lah,
kita akan berakhir tempoh kita di dunia ni. Oleh itu, apabila suatu zaman bermula, pada zaman ni maknanya bila Allah Ta'ala mencipta makhluk dia ni, Allah Ta'ala menitahkan perintahnya untuk Allah Ta'ala menitahkan perintahnya untuknya tu buat lah. Allah Ta'ala menitahkan perintahnya di setiap langit. Ini cerita Allah Ta'ala menetapkan arah dia tu. Mana Allah Ta'ala bila dia nak, dia kehendaki satu benda, satu arah dia nak, maka Allah Ta'ala berfirman kepada Mala'il A'la. Allah Ta'ala firmankan kepada Mala'il A'la, kemudian semua malaikat tu dalam keadaan ketakutan. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq. Ini dalam surah Sabah. Ni kalau kita nak, kita tak tahan tak boleh. Dalam surah Sabah ni Allah Ta'ala cerita tentang dia mewahyukan. Surah Sabah ayat 23. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir. Bila mana hilang ketakutan daripada hati mereka, maknanya daripada diri malaikat, maka mereka pun berkata, apakah yang difirmankan oleh Tuhan kamu? Maknanya bila Allah Ta'ala nak menghendaki sesuatu perkara, Allah Ta'ala wahyukan kepada malaikat Mala'il A'la, malaikat tertinggi. Kemudian malaikat tertinggi ni akan memberitahu pula kepada malaikat di bawah. Malaikat safil. Kemudian malaikat di bawah ni, malaikat langit di bawah ni akan memberitahu pula malaikat yang berada di bumi untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Sebab itulah dia kata di sini, dan malaikat majlis tertinggi mengatur perkara-perkara yang bersesuaian dengan kebijaksanaan ini. Maknanya Allah Ta'ala arahkan berapa nak turunkan hujan. Tahun ni berapa hujan tu akan turun. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat buat kerja. Arahan daripada Allah Ta'ala. Maka sebab itulah dia kata di sini, malaikat ni mengatur ataupun mentadbir, mengurus. Sebab itulah dia ada ke malaikat Mikail. Malaikat Mikail ni bagi hujan ke apa semua ni. Jadi malaikat ni dia akan melaksanakan arahan Allah Ta'ala bersesuaian dengan dia. Macam malaikat hak mencabut roh, Israfil tu, Israel. Jadi Israel ni dia ada malaikat maut tu, arahan daripada Allah Ta'ala, orang ni mati, perlu dicabut nyawa. Jadi urusan menghidupkan mati tu dengan kuasa Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala jadikan malaikat ni sebagai asbab untuk cabut nyawa. Arahan ni dia sentiasa turun pun sekali ya turun. Wallahu a'lam. Ada kalau buat tadi ujian tu ada ustaz dia tersilapnya dia setahun sekali. Ada ketapan tu setahun sekali. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Malam tu qada tu. Ini hak berubah, maknanya hak daripada hak tetap 50,000 tahun ni. Waktu di tahap malaikat tahu dah kan? Ada malaikat tak tahu, ada malaikat ada benda malaikat tahu, ada tidak diberitahu. Kok hak tu lah panggil qada muallaq tu. Mana hak qada muallaq tu bila tiba waktu dia, dah contoh dah. Malaikat nak buat kerja nak cabut nyawa. Tak boleh kata. Orang ni bukan tak tiba lagi waktu dia, kerana dia jaga silaturahim, buat baik. Jadi dia dilanjutkan tempoh. 2 tahun lagi mari cabut nyawa dia. Baru kita
malaikat tahu. Itu lebih kurang lah nak suruh mudah faham gambaran tu. Jadi malaikat ni bukan semua ilmu gaib dia tahu, tidak. Dia hanya tahu apa yang Allah Ta'ala suruh dia catat. Kejadian kita ni ada dah ditulis, malaikat tulis tu. Rezeki dia, ajar dia orang baik ke tidak ke apa, malaikat tulis atas arahan Allah Ta'ala. Tapi di sisi Allah Ta'ala tu dia ada yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu ilmul kitab. Allah Ta'ala boleh menetapkan dan menghapuskan apa dia nak, sebab di sisi dia tu ada ilmu kitab. Yang ni hak malaikat tak tahu. Jadi hak malaikat tahu mengikut hak ilmu malaikat. Tapi ada lagi tidak diberitahu. Time ni hak syaitan ada hak curi-curi. Time ni lah syaitan curi dengar tu, waktu pemindahan daripada malaikat tertinggi kepada malaikat bawah tu dah. Syaitan jin ni dia mari curi dengar berita. Jadi kalau jin tu boleh dengar, dia tahu, dia pun beritahulah kepada Tok Bomoh tu. Jadi Tok Bomoh tu kena molek orang percaya. Jadi ada tu pemberitahuan daripada langit. Allah Ta'ala mewahyukan kepada malaikat tertinggi. Malaikat tertinggi akan memberitahu kepada malaikat bawah. Itu cara pentadbiran Allah Ta'ala. Jadi kalau ikut waliullah kan, istilah dia malail a'la lah. Ada malaikat tertinggi, satu lagi dipanggil Haziratul Qudus, lingkaran suci, lingkungan suci. Maknanya itu sistem pentadbiran Allah Ta'ala. Sebab itulah dia ada arash, malaikat pergi arash ke apa semua tu. Jadi arash tu dia wujud, dia bukan satu benda yang tak wujud. Jadi kalau kita menafikan Allah Ta'ala berada di atas arah, di atas arah tu, kata atas arah tu ada gapo? Arah tu biar tentu, gapo arah tu. Tapi kadang kita nampak orang yang mentakwil sifat istiwa atas arah ni, jadi seolah arah tu ilmu. Sebab ada kata arah tu kursi, kursi tu arah. Dia ke hak lain-lain. Tapi bagai ni bagai besar, di luar daripada kemampuan kita fikir. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat tertinggi. Jadi malaikat tertinggi ni dia akan mengaturlah, mengurus. Contoh kematian, rezeki, hujan, apa semua tu. Dengan kebijaksanaan ini, maknanya dengan hikmah Allah Ta'ala ini. Maknanya menjadi hikmah Allah Ta'ala untuk menjadikan, katalah, tsunami sini. Sini ribut. Sini ni tubik ikan. Dan undang-undang ilahi, undang-undang Allah SWT, serta kemaslahatan, maknanya kebaikan untuk hamba, ditetapkan untuk orang-orang di sana, mana untuk manusia di dunia, di alam ini. Kemudian dia mengilhamkan, Allah Ta'ala mengilhamkan kepada malaikat tertinggi supaya berazam untuk menjalankan urusan ini. Maknanya supaya mereka ni sepakat tetap untuk menjalankan urusan di alam ini. Supaya kesepakatan dan keazaman mereka menjadi sebab kepada inspirasi ilham dalam hati manusia. Maknanya Allah Ta'ala memberi ilham, memberitahu kepada malaikat ni, memberi ilham ke memberi wahyu ke sama lah. Allah Ta'ala memberi ilham kepada malaikat ni melaksanakan perintah ni di alam ni. Mikail dengan urusan dia, Israfil dengan urusan dia, Israel dengan urusan dia. Maka kesepakatan mereka itu menjadi sebab kepada ilham-ilham diberikan dalam hati manusia. Maknanya ada manusia tu dia bertindak sesuai dengan apa yang malaikat ilhamkan dalam hati manusia. Jadi orang tu telitah nak buat ni, nak buat tu, itu semua ilham daripada malaikat kepada manusia. Kita selalu sebut bahawa orang-orang baik ni, dia telitah idea-idea baik, rancangan yang baik, buah fikiran yang baik, itu sebenarnya ilham daripada malaikat. Kalau dia terdorong nak buat benda jahat, itu bisikan daripada syaitan.
Jadi dua perkara tu. Oleh itu urusan ini mengikut tahap prawujud. Maknanya mengikut tahap martabat ketetapan takdir yang qadim. Kita sebut tadilah. Pada waktu Allah Ta'ala mentakdirkan, yakni pada waktu itu belum wujud makhluk. Pada martabat qadim ni maknanya pada ketika belum wujud makhluk. Sebab bila kata wujud makhluk tu hadis lah. Makhluk tu hadis. Baru. Nombor 48 tu yakni martabat ketetapan takdir yang qadim. Jadi ketika itu tidak ada sebarang makhluk. Jadi makhluk tu orang ahli kalam kata hawadis. Hawadis. Itulah dalam sifat 20 tu mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Hawadis tu makhluk, benda-benda baru. Jadi benda-benda baru ni dia hanya wujud kemudian. Jadi wujud tu pada ketika kullu yaumin huwa fi sya'n. Allah Ta'ala bila dia tiba waktu dia nak mencipta makhluk, jadi Allah Ta'ala sentiasa sibuk dengan urusan dia. Jadi sebelum daripada tu martabat takdir yang qadim, maknanya martabat tidak ada makhluk lagi. Dia wujudnya waktu ciptanya Nabi Adam kawan. Nabi Adam ni lewat. Nabi Adam ni lewat sebelum ada iblis. Lepas iblis. Manusia ni lewat dah. Dia kalau tertib awal-awal kejadian ni, ada ulama kata qalam dulu, ada kata aras. Lepas tu adalah benda lain dicipta Allah Ta'ala. Air, lepas tu ada langit, ada bumi, kemudian ada malaikat ke apa semua. Jadi manusia ni lewat benar. Jadi dari pakar Nabi itulah ada manusia ni lah sebagai apa ni? Pre-wujud lah. Prawujud ni zaman belum berlaku wujud benda. Belum wujud makhluk. Belum wujud alam ni. Manusia tak wujud, langit tak wujud, malaikat tak wujud. Hak itulah hadis Bukhari tu kan Allah. Kan Allah. Walam yakun syai'un ghairuh. Kan Allah, Allah Ta'ala sedia ada, tidak ada sesuatu bersama dengan dia pada waktu tu. Dia saja. Itu zaman kata prawujud tu. Yang ni martabat takdir yang qadim. Waktu tu Allah Ta'ala menetapkan kehendak dia. Jadi pelaksanaan pada kehendak dia itulah kullu yaumin wa fi sya'nin. Qada ni qada ni kullu yaumin wa fi sya'nin ni qada, pelaksanaan kepada takdir. Takdir tu kalau kita katakan skema perancangan Allah Ta'ala. Ni bagai metafizik belaka ni. Yang tidak tercemar maknanya yang belum bercampur dengan kemunculan sesuatu yang baru, maknanya belum ada makhluk. Sesuatu yang baru tu makhluk lah. Kemudian nota 26 ni, ini juga menjelaskan kesempurnaan Allah Ta'ala. Ini juga menjelaskan kesempurnaan Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala sempurna dia di sini, kalau kita kaitkan dengan takdir, mestilah dia sifat ilmu dah, sifat ilmu, sifat iradat dah, dan seterusnya sifat kudrat tu, dengan kudrat dia tiga. Lepas tu sifat khalq, mencipta, mentadbir. Macam kita belajar dalam bab ke berapa pun ni, bab yang pertama dah. Dalam bab pertama tu bab tauhid tu. Tauhid ada 3 peringkat. Ada 4 peringkat. Kena tanda baliklah bab yang pertama, iaitu
Peringkat yang pertama, Allah Ta'ala sahaja yang wajib ada. Peringkat yang kedua, Allah Ta'ala mencipta aras, langit dan bumi, dan segala jawahir, segala makhluk-makhluk ni. Peringkat yang ketiga, pentadbiran Allah Ta'ala langit dan bumi. Jadi itu kesempurnaan Allah Ta'ala dari segi ilmu dia, iradat dia, kudrat dia, penciptaan dia, pentadbiran dia. Itu maknanya di sini menjelaskan kepada kita bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan semua ni, yang mana orang kafir tak percaya kepada pentadbiran Allah Ta'ala. Maka bila dia nak sesuatu, dia minta tidak daripada Allah Ta'ala, dia minta daripada patung kalau dia puja, dia minta daripada ruh-ruh, dia minta dengan selain daripada Allah Ta'ala. Sedangkan ayat tadi kullu yaumin wa fi sya'nin, di maknanya segala sesuatu ni dalam urusan pentadbiran Allah Ta'ala. Jadi bila kita nak hajat kita minta dengan Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala yang mentadbir. Seperti martabat yang pertama, golongan dahri yang mengingkari ketuhanan Allah Ta'ala. Maknanya martabat ni, mana martabat kullu yaumin huwa fi sya'n ni, mana martabat Allah SWT mencipta benda-benda baharu. Ni. Yang ni martabat berikut yang terdapat padanya hudus, kebaharuan, ataupun ada makhluk-makhluk. Wujudnya makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Tapi golongan dahri dia tak percaya ni. Fakullu man bayana, maka sesiapa yang menentang urusan ni, mana dia tidak percaya urusan ni, membencinya, dipalingkan daripadanya, akan diikuti, maknanya dia tu dipalingkan, mana dia tak nampak tentang urusan ini daripadanya tu, daripada urusan inilah. Akan diikuti dengan kutukan yang keras dari malaikat tertinggi yang menyelubungi jiwanya sehingga amal perbuatannya terbatal dan hatinya menjadi keras, dan dia tidak dapat memperoleh manfaat daripada amal kebaikan. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah Ta'ala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna. Jadi sebelum baca ayat tu, kita tengok nota 400 sebelah. Sesiapa yang menentang urusan ni, maknanya Allah Ta'ala kehendak dia, kehendak Allah Ta'ala, pentadbiran dia ni, Allah Ta'ala menurunkan syariat yang baru untuk manusia. Maknanya Allah Ta'ala menetapkan adanya agama, ada syariat untuk manusia ni. Maknanya daripada Nabi Adam lagi dah, manusia ada atas tauhid. Kemudian lepas daripada generasi anak cucu Adam ni meninggal dunia, manusia ni syirik pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala turun wahyukan kepada Nabi Nuh. Allah Ta'ala pilih Nabi Nuh menjadi Nabi, nak baiki masyarakat. Jadi tetapi Allah Ta'ala bila manusia menyeleweng, maka akan mari Nabi. Sapalah kepada zaman Nabi SAW ni dah, yang mana manusia sebelum pada ni beragama Yahudi ataupun beragama Kristian, ataupun dalam keadaan syirik pada Allah Ta'ala. 3 golongan, okay? Golongan musyrik, Yahudi, Nasrani, 3. Jadi manusia yang kafir ni dia engkar urusan Allah Ta'ala ni. Maknanya Allah Ta'ala menetapkan syariat baru melalui Nabi yang baru. Jadi orang Yahudi dia percaya bahawa syariat Nabi Musa ni adalah syariat berkekalan sampai ke zaman. Kitab Taurat ni sampai ke zaman, kekal. Kristian pun lagu tu juga. Orang musyrik Mekah kata tak perlu kita pada kitab. Tak payah kitab, kata dia. Jadi semua 3 golongan ni adalah golongan kafir yang mengingkari syariat Allah Ta'ala, yang mengingkari kedatangan Rasul yang baru dengan kitab Al-Quran. Jadi syariat yang baru ni
adalah mesti untuk manusia. Kenapa? Untuk menggantikan syariat yang lalu yang telah diselewakan oleh rahib dan pendeta. Taurat tu diubah. Lalu mereka mengingkarinya. Mereka tidak percaya. Maknanya orang Yahudi dia tolak Nabi SAW, begitu juga Nasrani. Maka kutukan keras akan menimpa mereka. Jadi mereka tak percaya. Jadi bila mereka tu degil, keras, inat, menentang, mencabar, mempersendakan, maka hati mereka jadi keras. Khatamallahu ala qulubihim. Jadi amal mereka tu terbatal, maknanya amal mereka tu tidak diterima oleh Allah Ta'ala sebab menyalahi syariat Allah Ta'ala yang sebenar. Macam semaya. Dalam syariat, mana-mana syariat ada semaya, ada puasa. Tak. Syariat Nabi Musa ada semaya. Tak. Orang-orang Yahudi dia ubah semaya Nabi Musa tu. Jadi semaya mereka tu tidak ada rokok. Tidak ada rokok. Dia pakai sujud selalu ataupun dia negak. Itu agama Yahudi. Jadi mereka telah mengubah Taurat, mereka telah ubah semaya. Orang Kristian pula semaya tu hanya tinggal apa tu? Dalam keadaan meditasi sahaja, tafakur sahaja. Sujud tak ada, rokok tak ada. Sebab itulah orang Kristian di gereja dia duduk je. Dia duduk, dia nyanyi. Dengan sarahan nyanyi tu je. Setiap ayat hak. Lepas tu ibadat mereka tu hanya tinggal simbol cross di dada tu je tinggal. Orang-orang musyrik pula, orang Mekah pula tak ada juga. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah semaya orang musyrik tu di Kaabah melainkan hanya bersiul dan bertepuk tangan tu je. Tak ada semaya. Mereka jadikan ibadat pada Allah Ta'ala ni sebagai bahagian suka-suka. Mereka ubah haji. Orang-orang Yahudi dia ubah kiblat. Kiblat hak asal memang menghadap ke Baitullah Mekah. Cuma orang Yahudi dia hadap ke arah barat. Orang Kristian dia ubah ke arah timur, ke arah tempat Nabi Isa dilahirkan. Jadi mereka semua tu menyeleweng. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala atas syariat baru. Jadi orang kafir ni maknanya orang yang tidak menerima agama yang asli yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka nak kekal dengan agama mereka yang dahulu. Maka sebab itulah Syekh kata di sini, amal perbuatan terbatal. Terbatal lah sebab mereka telah merosakkan, mereka telah ubah bentuk amal hak sebenar. Mana Yahudi dia telah buat rokok dalam semaya. Kristian dia buat belakang. Tak ada belakang. Tinggal je nyanyi. Ataupun dia buat palas, tidak ada. Tu je. Golongan munafik ni tali baru orang kafir lah. Dia menyelinap dalam orang Islam. Dia termasuk dia hakikatnya munafik ni kafir juga. Cuma dia mengaku sebagai Muslim je. Jadi mereka hati kerah mendapat laknat Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sebut tentang mereka ni, maknanya orang Yahudi ni. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab. Dia tinggal tu min ba'di ma bayyana. Tu dia tindak tu. Min ba'di ma bayyana, dia ada mak tu. Dia phone Quran ni dia lari. Jatuh pula ke pensel. So jatuh. Bayyanahu lin-nas. Dia ada tanda mak atas tu. Fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, maknanya orang Yahudi, ahli kitab,
apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah. Maknanya dalam Taurat mereka tu ada dah keterangan tentang Nabi akhir zaman. Sesudah kami menerangkan kepada manusia dalam kitab suci, maknanya dalam Taurat tu, mereka itu dilaknat, orang Yahudi tadi dilaknat oleh Allah Ta'ala dan dilaknat oleh sekalian makhluk. Yang daripada malaikat tertinggi, malaikat bawah, malaikat di bumi dan juga makhluk-makhluk yang lain. Nota 412 ni, dalam ayat ini Allah menyebut tentang golongan Yahudi. Allah menjelaskan kepada mereka dalam kitab Taurat tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat umat baginda ada. Macam apa? Dalam surah Al-A'raf ni, yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Mana sifat Nabi tu ada tercatat dalam Taurat, dalam Injil tu. Ni Al-A'raf ayat 157. Al-A'raf ayat 157. Itu sifat Rasulullah ada. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Mana Allah Ta'ala puji orang beriman ni, orang beriman di kalangan ahli kitab, iaitu siapa dia? Orang-orang yang mengikuti Nabi, Rasul yang ummi, yang mereka dapati Nabi tadi tercatat di sisi kitab mereka, kitab Taurat dan Injil. Yang mana sifat-sifat Nabi ni menyuruh dengan ma'ruf, mencegah mungkar, menghalalkan benda tayyibat, mengharamkan benda keji. Itu sifat Nabi yang ada. Allah Ta'ala sebut mereka tu temui dalam Taurat. Kemudian hak sifat umat Muhammad ni, ni di akhir surah Fatah. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Ayat 29. Sifat umat baginda, surah Fatah ayat yang ke-29. Zalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Ada sifat mereka tu. Sifat para sahabat, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Mana jelas tanda di wajah mereka itu kesan daripada mereka itu sujud kepada Allah Ta'ala. Jadi itu keterangan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang Yahudi, kepada pendeta-pendeta mereka, tetapi mereka menyembunyikan, tidak beritahu kepada umat mereka. Akan tetapi apabila baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan, mereka memilih untuk menjadi sombong dan menyembunyikan kebenaran yang mereka tahu. Tak usah ikut Nabi Muhammad. Ni waliullah nak beritahu pada kita, puak kafir, puak kafir dari kalangan Yahudi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'azim. Dengan sebab keingkaran mereka, Allah mematerikan cok atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya, dan bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar. Nombor 413 ni, mereka terhalang daripada iman dan amal soleh kerana keingkaran dan kegilaan mereka, ingkar dan inat. Regit. Ni kepala pengak ni, Abu Jahal, Abu Lahab ni. Mereka tak akan beriman dah sebab mereka tu degil. Orang ini fahadha katayrin. Orang ini seperti burung dalam sangkar yang mempunyai jalan-jalan untuk melarikan diri. Maknanya perumpamaan yang waliullah sebut di sini, orang kafir Yahudi seperti ni dah. Dia macam burung. Di burung tu pintu terbuka dah. Terbuka dah pintu.
Boleh nak lari. Dia nak keluar daripada sangka tadi boleh. Tapi oleh kerana yang diselubungi dari atas, tetapi mereka diselubungi tu. Tetapi mereka diselubungi dari atas oleh selaput yang besar. Maknanya ada penutup kain tu. Jadi kalau mereka tolak je, kalau mudah burung tu, kalau dia tolak lah kain tadi, dia boleh terbang terlepas dah. Padahal pintu tu buka dah. Maknanya di sini Allah Ta'ala menjelaskan kepada mereka ni sifat Nabi dalam Taurat, dalam Injil, dalam Quran pun bukti cukup. Tetapi oleh kerana mereka tu sombong, malah nak tolak kain tadi, kau tutup atas sangka tadi. Itu ibarat ya walillah sebut pada kita. Kalau tengok non dia keadaan non. Bagaimana kita ada sebagai tasir pada sunnah dan suara ya. Kalau dia tak faham sunnah lain. Tapi kebanyakannya tak faham lah. Kalau kata bid'ah kak, dia kata naik kereta api. Kalau sunnah ni naik motor. Dia tak faham lagi. Syubhat banyak. Kalau macam contoh Yahudi ni, kalau ni kak, dia tahu kebenaran, orang talih. Kita buat PhD dengan dia tu, tak. Dia kata, mu baca kitab ni. Tak. Mana dia tahu tu? Dia buat kajian tentang Quran, gini kehebatan Quran, tapi dia tidak beriman. Mana dia tu akademik semata-mata. Mana orang tahu itu hanya semata-mata akademik. Dia tak meresak dalam hati dia tu untuk jadi orang beriman. Jadi ada selaput kesombongan ataupun ketakutan dia. Kalau kita kat ibarat Abu Talib, macam ada sarjana Jepun tu, Toshihiko Isuzu. Dia ni memang kaji tentang Quran ni hebat. Dia kaji istilah apa? Iman, kufur, syukur. Memang hebat. Dia kajian linguistik dia tu hebat. Tapi ulama kita kata kajian dia tu tak masuk dalam hati, semata-mata akademik. Mana tak ada hidayah. Sebab apa? Mungkin dia takut kalau di lingkungan dia tu tak terima dia. Jadi dia lebih kepada akademik semata-mata. Tak sel lagu tu. Macam dia takut. Mana watak tu watak Abu Talib lah. Dia kaji Islam, dia terima kebenaran Islam, tapi tak sikut. Tak. Kalau macam Abu Jahal, Abu Lahab ni, memang dia tak sel daripada awal lagi. Dia tahu Quran tu benar, tapi sebab ada benda lain. Jadi ada selaput. Orang Yahudi diberikan petunjuk dalam kitab mereka sendiri, tetapi kesombongan menyelimuti mereka sehingga hilang daya berfikir. Mana mereka ni tak nampak kebenaran, tak sih. Warakah kalau mengikut Hafiz Ibn Hajar dan orang lain, Islam dia. Sebab dia pun daripada asal lagi dia tak sih kepada agama jahiliyah. Dia Warakah, kan orang Mekah. Dia tak sih kepada agama syirik ni. Dia pun pergi mengembaralah sekali dengan Zaid bin Amr bin Nufail tu, wari Abu Umar Al-Khattab. Jadi Warakah tu dia pilih Kristian pada waktu tu. Mungkin Kristian dia jumpa tu Kristian hak molek, dia ikut. Bila Nabi jadi Rasul, dia pun beriman. Cuma waktu tu, waktu dalam hadis tu, dia berjanji dengan Nabi nak ikut Nabi. Tak. Dia tua dah. Maknanya dia nak beriman lah pada Allah Ta'ala. Lebih rendah daripada ini. Ni hak yang peringkat ketiga. Kena nombor sudah. Nombor 3. Nombor 3 ni,
ayat taqidat tauhid wa ta'zima ala wajhihima. Ni golongan yang beriman ni. Golongan yang beriman tapi dia ada dosa dia. Orang yang beriktikad tauhid dan mengagungkan Allah Ta'ala mengikut caranya tetapi tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala dalam perkara hikmah, kebajikan dan dosa. Maknanya dari segi akidah comel, tapi dari segi melaksanakan kefarduan agama tidak. Semaya dak, puasa dak, zakat dak, tapi tanya dia Tuhan ni ada berapa? Ada se. Semaya wajib tapi dia tak buat. 415 ni bahagian ini menjelaskan dosa yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Yang ni mereka lebih rendah daripada golongan dahri dan kafir. Maknanya kerugian mereka tidak seteruk dua golongan pertama tadi lah. Dua golongan pertama tadi kira-kiranya khalidina fiha abada. Hak ni kategori kalau dalam ilmu akidah kak, kategori fasik lah. Golongan fasik. Golongan fasik ni dia tidak melaksanakan kefarduan agama. Orang itu seperti seorang lelaki yang tahu apakah hakikat sifat berani. Dia perumpamaan dia ni, orang itu tahu berani itu apa, faedah daripada berani, tetapi dia tidak mampu bersifat dengannya. Tak boleh. Orang kata pergi perang, tak berani kita. Berani tahu tapi tak segi perang. Dah. Macam apa? Kita ajak dia pergi ke laut. Dah. Kita pergi ke laut tengai ke muka ke. Dia tahu cara dia. Tapi bila ajak kita tak berani. Takutnya ombak ke apa ke. Jadi ada halangan pada dia. Dia tidak mampu bersifat dengan sifat berani kerana mencapai sifat berani tidak sama dengan mempunyai persepsi ataupun mengetahui tentang sifat berani dalam jiwa. Maknanya tahu dengan alami ni, tahu dan memiliki ni dia lain. Ada persepsi ni, makna dia ada konsep tentang keberanian itu, dia tahu konsep dia. Tapi bila tiba waktu nak membuktikan keberanian, tak berani. Berani itu dia tahu, tapi bila waktu dikehendaki sifat berani tadi, dia tidak berani. Tu keadaan orang ni. Nombor 407, terdapat perbezaan ketara di antara kedua-duanya. Maknanya menghayati dah sekadar tahu. Ilmu yang tidak diamalkan tidak memberi kebaikan kepada tuannya. Maknanya golongan ni dia tahu semaya tu wajib, tapi dia tak buat. Jadi itu panggil ilmu yang tidak berguna. Perumpamaannya seperti burung dalam saka yang berjaring dan dia melihat kehijauan di sekelilingnya dan buah-buahan. Maknanya dia ni macam burung duduk dalam saka. Dah. Lepas tu dia duduk situ tu, dia sebelum pada ni, dia berada di situ beberapa hari. Maknanya sebelum ini dah, dia duduk luar. Dah, dia duduk di luar, tiba-tiba dia terperangkap masuk dalam sangka tadi. Jadi dia terkurung, lalu ia merindui kepada apa yang ada di luar sana. Maknanya sebelum pada ni sedaklah dia terbang. Dah, bila dia berada dalam sangka tadi, dah, dia pun teringat apa yang dia telah kecapi sebelum pada ni. Lalu ia menggerakkan sayapnya. Dia cuba nak terbang. Dah, tak boleh lah menggesekat dengan jaring. Lepas tu dia cuba nak olah kepala dia dengan paruh memang sekat tekuk tu boleh lah. Tetapi tak boleh nak keluar, sekat di bahu. Inilah dosa-dosa besar berdasarkan kepada hikmah kebajikan dosa. Maknanya dia tu dia tahu nilai tauhid, nilai amal, tapi dia tak dapat buat. Dia buat maksiat tapi dia tidak dapat meninggalkan maksiat tadi. Dia cuba nak melepaskan diri daripada maksiat tetapi dia tetap
melakukannya. Kemudian darjah yang keempat, satu darjah rendah daripada itu ialah ia melakukan perintah-perintah ini tetapi tidak mengikut syarat-syarat yang wajib baginya. Mana dia semaya tapi semaya lewat, dekat-dekat nak habis waktu baru semaya. Dah semaya, matahari nak tenggelam merah tu baru dia semaya asar. Lepas dia cakur, cepat-cepat gaduh-gaduh. Dah bila-bila nak pergi main bola, lepas tu tak ingat rakaat pula. Jadi dia tidak mengikut syarat yang wajib baginya. Maknanya sekadar je. Sekadar dia buat mengikut kehendak dia, tidak mengikut ketetapan Allah Ta'ala. Perumpamaannya seperti buruh dalam sangkar yang patah. Sangkar yang bukan ni, buruh dalam sangkar yang fi qafsin maksud. Mana sangkar tu jaring dia tu patah. Sangkar yang pecah, ada jaringnya itu dah besi dia tu adalah patah. Tapi payah lagi, sukar lagi untuk dia melepaskan diri. Maknanya jaring tu ada hak patah. Dah ada hak patah. Dia cuba nak pergi, tak boleh, sekak. Jadi besi tu ada atas besi tu, dia cuba keluar juga, sakak di besi. Boleh dia keluarnya tapi luka lah. Melarikan diri daripadanya tidak dapat dibayangkan tanpa tergores kulitnya dan tercabut bulunya. Boleh dia tubik tapi nelah dulu, cabut bulu. Tu perumpamaan maknanya orang yang melaksanakan perintah syarak tetapi tidak mengikut syarak dia. Maknanya orang lagu ni dia semaya tapi semaya tu tidak berguna untuk dia. Sekadar lepas tanggungjawab. Nak dapat darjat yang tinggi, nak dapat pahala, tak gerak. Jadi ibarat dia seperti burung, ada ruang untuk dia lari, tapi ada besi hak patah tu kena di tubuh dia. Ini juga ia dapat melepaskan diri dari sangkanya tetapi hanya dengan usaha yang gigih, berempah pulah, dan ia tidak dapat bergembira sepenuhnya. Maknanya duduk dalam tu tengok hijau dah, bunga gapo, bijiring gapo, makan dia tengok dah. Lepas tu dia boleh tubik dah. Bila boleh tubik, dia ingat ke dia boleh terbang dengan gugur dia? Tak boleh juga. Sebab apa? Sebab sayap dia tadi luka. Luka duk gitu sayap dia, tak boleh terbang juga. Jadi dia dalam keadaan kesakitan, maka dia tidak dapat bergembira sepenuhnya di tengah-tengah spesiesnya. Mana gugur dia tu memang boleh terbang, dia duk luar dah, dapat keluar daripada sangkar tapi dalam keadaan cedera. Ia tidak dapat makan buah-buahan di kebun sebagaimana semestinya. Kerana apa? Kerana kulitnya tercakar kau apa? Kulitnya luka, tercalar, bulunya tercabut. Jadi hak ni mereka ini perumpamaan adalah orang yang mencampur adukkan amal soleh dengan kejahatan yang lain. Dia ada kuk pelih pun pergi, conversion madani pun pergi juga, pergi dua-dua. Gitulah mudah. Pergi belakang, buat belakang, agama belakang. Dia nak eksklusif. Dia tak ada eksklusif, tak ada. Mana dia ni buat dua-dua, dosa pun buat, amal ibadat pun buat juga. Mencampur adukkan amal soleh dengan kejahatan. Ni biasanya berlaku lagu ni lah gambarnya. Gambar ia ada dosa, buat ibadat ada juga dosa. Cuma kalau orang tu tinggi iman, dia cepat bertaubat. Kalau setengah orang tu dia menangguh-nangguhkan taubat, tu tak sahnya.
Dan halangan mereka lah dosa-dosa kecil mengikut hikmah di sebalik kebajikan dan dosa. Maknanya mereka ni berterusan dalam dosa-dosa kecil. Payah nak tinggal dosa-dosa kecil. Walaupun mereka ni tidak buat dosa-dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan 3 perkara ini dalam hadis tentang titian sirat ketika baginda bersabda, saqitun finnar wa mukhardalun najin wa makhdushun najin. Ada yang jatuh ke dalam api. Mana orang kafir lah, ataupun hak tadi ni, hak tinggal benda fardu. Ada yang jatuh lalu diselamatkan. Mana dia sakut di kain tu. Dan ada yang terkoyak dan terluka diselamatkan. Mana ni kena tengok dalam hadis nombor nota 419. Keadaan mereka berbeza itu menyebabkan mereka berbeza keadaan ketika melintasi tiang sirat. Mana kalau orang mukmin sempurna ke sepatah kilat, seperti kuda ni. Hadis yang Imam Waliullah sebut ni dia tak terketemui dalam teks mana, tak tahulah, wallahu alam. Tapi mungkin dia tulis ni dia tak ada rujukan. Tapi tak larilah dengan makna asal hadis ni, iaitu dalam Bukhari dan Muslim, al-mu'minu 'alaiha kat-tarfi wa kal-barki wa karih wa kajawidil khayli war rikab fa najim musallam wa najim makhdush wa makhdusun fi nari jahannam. Orang beriman melintasinya, mana melintasi titian sirat, seperti kelipan mata. Sabar dah. Seperti kilat dan seperti angin. Ada juga seperti kuda yang tangkah laju dan unta pengembara. Mana unta hak gagah ni. Maka mereka lah yang selamat dan diselamatkan. Ada juga yang dicari-cari lalu dilepaskan. Mana ada yang jatuh tu sakut di kain tu. Dia ada kain duk mari tu. Tu ngayak. Dekat situ. Dan ada juga yang dilepaskan dan ada pula yang terjatuh dalam neraka jahanam. Tu gambar dia. Jadi maknanya Imam Allah nak beritahu di sini, pahaman dahri kufur ni itu menyebabkan kesengsaraan yang berkekalan kepada mereka. Ada pun orang beriman yang tidak sempurna iman mereka ni, tidak ada amal, maka mereka akan jatuh dalam neraka. Tapi tempoh waktu tu maknanya mereka tu tidak kekal lah dalam neraka, akan dikeluarkan juga. Kemudian bab yang ke-17, bab dosa-dosa antara seseorang itu dengan manusia. Allah